Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma'i. Iaitu tidak menjejaskan hukum air jika perubahan itu adalah perubahan yang sedikit tanpa halangan menyebutnya sebagai air. Jadi bab ini menerangkan tentang air yang mutlak. Ketika dia qalil, lalu dia berubah sikit tapi tidak merubah makna dia atau namanya daripada air mutlak. Misalnya kalau tuan-tuan ada air, contoh dia apa, ada air di dalam kolam, tak adalah kolam besar, kolam kecil misalnya. Kemasukan sesuatu seperti daun atau kerana ada lumut, air tersebut berubah agak warna kuning atau warna hijau misalnya. Tapi kalau kita ambil gayung, kita angkat air itu, kita tanya ni apa, orang akan kata ni air. Dia tak akan kata ini air teh, ini air susu, tak. Dia akan kata ini air. Itu maksud dia wala yadurru taghayyurun yasirun. Iaitu perubahan, ada perubahan tapi sikit. Yang mana batasan dia la yamna'u ismal ma'i, tidak mengganggu nama air. Jadi dia tetap dikatakan air. Wala yadurru taghayyurun bimuksin wa biturabin wa bituhlabin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Tidak ada masalah juga perubahan yang terjadi disebabkan oleh dia diam yang lama. Bimuksin. Iaitu apa? Jika air itu berlaku disebabkan dia lama terbiar. Contoh dia, air kita letak dalam botol. Tinggalkan dekat hujung pintu. Tunggulah sebulan, warna dia dah kuning. Air kuning ni, kita dipanggil apa? Tetap air mutlak. Boleh berwuduk dengan dia? Boleh. Masih suci? Masih suci. Tapi dah taghayyur Ustaz, dah jadi kuning. Tak apa. Kerana dia berubah kerana bimuksin, iaitu dibiarkan lama. Wabiturabin, atau disebabkan oleh tanah. Contoh dia, ada sungai yang kecil, air dia mengalir. Tapi kerana ada tanah, menyebabkan air sungai menjadi warna kuning. Takkan kita nak kata, oh air ni dah tak boleh pakai untuk wuduk. Tak. Boleh tetap pakai untuk wuduk walaupun perubahan. Tapi perubahan dia disebabkan oleh tanah. Wabituhlabin, dan juga disebabkan oleh lumut. Warna hijau tadilah. Kita pergi kat Perak, banyak sekali danau-danau. Danau yang disebabkan oleh dulu orang korek biji timah. Danau palsu lah, danau kerana eksploitasi. Dia kena exploit. Disebabkan oleh exploit ini mengeluarkan banyak lumut. Warna dia hijau. Warna dia hijau. Bolehkah kita wuduk, mandi, hadas dengan dia? Boleh. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi, iaitu disebabkan oleh ada yang di dalam tadahan atau tempat laluan. Contoh dia, kita lama tak balik rumah. Bila balik rumah aja kita buka pipe dia, air jadi warna kuning, coklat kadang. Disebabkan oleh karat dan atau apa pun perkara yang ada di mamar, iaitu tempat berlalunya air. Atau tempat takungan air. Misalnya dia, ini menyebabkan air itu jadi warna kuning. Itu hukum dia, nak guna air itu untuk berwuduk tetap sah. Dalam erti suci lagi menyucikan. Tapi Ustaz, bahaya macam mana? Kalau ada air lain, tunggulah dia sampai bersih dulu. Baru kita pakai. Itu hanya dari segi kesihatan. Tapi maksud dia, air dia dikategorikan ma'ut tahirun mutahhirun ke tak? Ma'ul mutlak ke tak? Masih kategori ma'ul mutlak. Wala bimujawirin, yang tidak boleh disebabkan oleh ada kerana mujawir. Mujawir itu apa? Perkara dia yang akan masuk larut dengan dia. Akan bersama dengan dia, mujawir. Kalau tadi dipanggil dengan mukhallid, ini nama dia mujawir. Ka'udin wa duhnin. Contoh dia apa? Kita tambahkan dengan duhnin. Demikian juga wala bimujawirin, mukhallid yang tak boleh. Mujawir boleh. Mujawir itu contoh dia pohon, dahan pohon atau daun jatuh ke dalam air, kolam, dia tidak merubah seperti air yang menjadi air teh. Kalau air teh, itu nama dia mukhallid.
Mujawir ni contoh dia ada bunga yang banyak dekat pokok jatuh di atas kolam. Sehingga kolam tu bau dia wangi. Tapi dia masih air. Dia tidak berlarut dengan apa? Berlarut dengan kolam tersebut. Maka air ini masih air mutlak. Berbeza kalau contoh dia air teh. Air teh ni mukhalid. Daun teh kita masukkan dalam air, air itu berubah jadi teh. Bila kita panggil ni air apa? Orang panggil air teh. Dah bukan air lagi. Kalau tadi yang pokok tu jatuh, dia masih dipanggil air. Tak berubah. Ka'udin seperti kayu. Hatta kayu ud pun. Kayu ud kan bau wangi. Dia jatuh. Sebab dia tak larut. Dia tak macam teh. Dia tak larut. Dia hanya memberi efek bau sahaja. Ustaz, macam mana pula ma'ul wardi? Air mawar. Air mawar tu taklah. Sebab dia jelas nama dia pun air mawar. Bukan nama mutlak. Okay. Waduhnin. Air tapi kena minyak. Akhirnya bau. Ini masih belum larut. Wala bimilhin ma'iin. Begitu juga dengan demikian lagi dengan perubahan terhasil dari garam laut. Garam laut, iaitu asin, tapi dia masih tahirun mutahhirun. Wala biwarakin, dan juga dedaun, iaitu daun-daun yang gugur tanah saramina syajari, yang jatuh daripada pokok. Dalam hal ini walaupun dia berubah jadi hijau, tetap tahirun mutahhirun. Suci lagi menyucikan. Faslun. Sekarang masuk pada fasal berikut dia, iaitu tentang ma'il makruh, iaitu air yang makruh. Yukrahu syadidus sukhunati. Yukrahu dimakruhkan, iaitu makruh menggunakan air syadidus sukhunati, yang terlampau panas. Wa syadidul burudati, dan terlampau sejuk. Wal musyammasu, dan air yang musyammas, iaitu air yang terkena matahari yang lama sehingga kan menyebabkan dia mendidih panas. Ini hukum dia makruh. Makruh fi jihatin haratin fi ina'in muntabi'in, iaitu di kawasan yang bersuhu panas, lagi pula berada dalam bekas yang ditempa untuk kegunaan pada anggota itu. Iaitu fi ina'in muntabi'in, pada bekas yang ditempa, fi badanin duna saubin, untuk kegunaan pada anggota badan, wa tazulu bitabridi, dan apa, iaitu gugurlah hukum makruhnya apabila ianya kembali sejuk. Maksud dia, air ini apabila dia sangat panas, sangat sejuk, atau yang musyammas, yang kena matahari di daerah yang sangat panas pada bekas yang ditempa. Contoh dia, air semua ni adalah air yang boleh digunakan dalam erti sah untuk berwuduk, tapi makruh. Hukum dia makruh. Kerana apa? Menurut kitab, dia adalah kerana dapat menyebabkan penyakit. Ialah kalau panas sangat, melecuh. Okay. Sejuk sangat, boleh datang membawakan penyakit. Rheumatism dan lain-lain. Contoh dia. Atau musyammas, yang mana dikatakan boleh membawa leprosy. Contoh dia. Dalam hal ini, hukum dia makruh. Makruh pada badan. Ketika panas pada badan lah. Kalau panas kita siram lantai, tak ada masalah. Panas kita siram kat baju untuk basuh baju, tak ada masalah. Okay. Ustaz, kalau nak pakai kat tangan juga macam mana? Tunggulah dia sejuk. Maka apabila dia sejuk, hilanglah kemakruhan air tersebut. Faslun fi ma'il musta'mali. Sekarang masuk pada fasal tentang air yang mustakmal, iaitu air yang sudah pernah digunakan. Apakah air mustakmal? Dia sebut la tasihu at-taharatu bil ma'il mustakmali al-qalili fi raf'i hadasin wala izalati najasin. Tidak sah bersuci dengan air yang mustakmal yang sedikit. Air mustakmal yang sedikit dalam hal fi raf'i hadasin,
menghilangkan hadas. La izalati najasin, bukan untuk menghilangkan najis. Berarti apa? Air mustakmal, contoh dia, apakah definisi air mustakmal? Air mustakmal contoh dia, tuan-tuan berwuduk pada basuhan pertama, air yang jatuh pada basuhan pertama ni dipanggil air mustakmal. Kalau tuan-tuan tadah balik, ambil berwuduk untuk basuh tangan pula, tak sah. Menurut pendapat yang pertama. Kerana dia adalah air yang telah digunakan pada basuhan yang ma la budda minhu. Benda yang wajib untuk digunakan, lazim untuk digunakan. Untuk sahkan perkara tersebut. Contoh dia lain, dalam kategori ini, ada seseorang lelaki dia kahwin dengan perempuan kafirah kitabiah. Yang bukan Islam, yang kitabi. Lalu perempuan ni ketika dia datang haid, dan dia berhenti dari haid, untuk halal si suami berkumpul atau berjimak dengan isteri dia yang kitabiah ini, dia kena mandi junub dulu. Tapi dia bukan Islam, maka mandi dia tak boleh dianggap ibadah. Tapi mandi dia tetap wajib untuk biar boleh untuk dikumpul oleh suami dia. Maka basuhan mandi tersebut juga mustakmal. Kerana dia adalah basuhan yang ma la budda minhu. Konsekuensinya lagi, kalau tuan-tuan menggunakan air tersebut pada basuhan kedua dan ketiga, itu bukanlah mustakmal. Kerana dia bukan air yang ma la budda minhu. Yang diperlukan, dia hanya dianggap sunat. Tapi ibadah, dia tak dikira ibadah atau tidak dalam kategori ini. Pendapat yang kedua, air mustakmal adalah air yang digunakan untuk ibadah. Apa saja ibadah dia dianggap air mustakmal. Contoh dia, tuan-tuan basuh wuduk, basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Semua ini ibadah. Maka semuanya dianggap sebagai air mustakmal. Berarti tak boleh diguna ulang. Konsekuensi dia, bagi perempuan kitabiah tadi, contoh dia, kafirah kitabiah tadi, bila dia mandi, tak kisah basuhan pertama, kedua atau ketiga, bila dia mandi junub misalan dia, maka air tadi tidak dianggap mustakmal sama sekali. Kerana dia dianggap sebagai bukan air yang digunakan untuk ibadah. Boleh nampak beza dia? Lalu, tapi, pendapat yang rajah dalam mazhab Syafi'i adalah pendapat yang pertama, iaitu ma la budda minhu. Lalu dia kata, iaitu wala izalati najisin. Itu mustakmal yang sedikit untuk tidak sah bersuci dengan air yang mustakmal yang sedikit untuk menghilangkan hadis. Wala izalati najisin, juga tak sah untuk digunakan untuk menghilangkan najis. Ustaz, ambil air mustakmal untuk hilangkan najis. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, tak sah. Kerana apa? Dia kena air yang mutlak. Tahirun mutahhirun. Okey. Fa iza adkhala al mutawaddi'u. Mutawaddi'u bukan mutawaddi'un tu. Betul kan? Tak ada tanwin. Wa idza adkhala al mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalili ba'da ghasli wajhi ghairan nawin al ikhtiraf sara al ma'u mustakmalan. Iaitu apa? Jika seseorang yang berwuduk memasukkan tangannya ke dalam air yang sedikit. Contoh dia ada baldi, ada air sedikit, masukkan tangan dalam dia. Setelah ia membasuh mukanya tanpa niat untuk mencedok, maka jadilah air itu sebagai air mustakmal. Sebab apa? Contoh dia ambil air, dia basuh, tangan dia ni ada bekas air mustakmal. Masuk dalam air yang sedikit. Sedikitlah, bukan kolam besar. Air sedikit, tanpa niat untuk mencedok, maka air tersebut menjadi air mustakmal. Kecuali tuan-tuan niat untuk mencedok, maka dia dianggap bukan menggunakan air tersebut, tapi untuk berhajat mencedok air tersebut. Dan dalam hal ini baru boleh.
Wal musta'malu fi masnunin kal ghaslati saniyati wasalisati tasihu at-taharatu bihi. Ini yang saya sebut tadi. Adapun air yang mustakmal, iaitu air mustakmal sah untuk dibuat bersuci dengan air yang digunakan daripada basuhan sunat fi masnun, nanti basuhan yang sunat seperti basuhan kedua dan ketiga, maka sahlah bersuci dengannya. Kan? Wadih kan? Jelas. Seperti keterangan yang telah saya jelaskan tadi.